Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada feed YouTube anda. Hari ini saya membaca satu status daripada Muhammad Azmi yang di-share oleh kawan-kawan saya di Facebook. Jika anda masih ingat, dahulu saya juga pernah memberikan kritikan kepada beberapa kenyataan daripada Muhammad Azmi. Anda masih berpeluang untuk melihat reaction berkenaan dalam channel YouTube Syihabuddin Ahmad hari ini. InsyaAllah dalam beberapa minggu saya akan upload semula ke dalam channel ini pula. Sahabat-sahabat, kali ini Muhammad Azmi datang lagi dengan kenyataan yang lebih meroyan dan lebih menghilangkan akal kita. Kata beliau, payah kalau dah terpengaruh dengan fahaman Wahabi ni. Boleh tengoklah dulu berkopiah, bila dah masuk Wahabi, kopiah dibuang, pakai cap. Dulu berjubah, bila dah masuk Wahabi, jubah dibuang, pakai t-shirt je. Dulu solat subuh di surau dan masjid, bila dah masuk Wahabi, solat di rumah saja dengan alasan solat di masjid tak sah sebab imam berkunut. Dulu rajin baca surah Yasin, bila dah masuk Wahabi, surah Yasin dibakarnya dengan alasan bid'ah baca surah Yasin. Bahaya tuan-tuan fahaman Wahabi ni. Pantaulah anak-anak semua. Itu kenyataan daripada Muhammad Azmi. Kenyataan beliau ini saya kategorikan sebagai bodoh, jahat dan menimbulkan permusuhan dan membuka peluang fitnah kepada sesama Muslim. Jadi kita berikan sedikit ulasan berkaitan tentang kenyataan ini. Pertama, pakai kopiah dan jubah adalah perkara harus. Pakai cap, seluar jin dan seumpama dengannya juga adalah perkara harus. Nak pakai bila-bila pun silakan. Ia termasuk pakaian yang mematuhi etika syarak dan mendapat pahala apabila menutup aurat dan bukan daripada kategori pakaian yang menjolok mata. Kami dulu-dulu kat Azhar pun, guru-guru kami dekat sana yang mana guru-guru itu menjadi panduan dan rujukan ulama seluruh dunia. Pun begitu, sebahagian besar daripada mereka berpakaian biasa seperti mana yang kita pakai. Sebahagian mereka pakai baju kemeja dan seluar slack. Ada sebahagian yang lain pakai seluar jin, t-shirt polo, pakai cap pun ada. Cuma sebahagian kecil saja yang pakai jubah Al-Azhar yang dinamakan kakula tu sepanjang masa. Kalau nak kira pakai jubah dan serban saja, Arab Badawi di Mesir pun pakai jubah dan serban. Mereka ni sentiasa pakai jubah dan serban. Tapi kita tak panggil mereka Wahabi sebab mereka bukan Wahabi. Mereka itu Badawi. Isteri-isteri mereka berpakaian macam bawa lampu hari raya, berjalan dekat tengah jalan. Memang nampak pelik lah. Semalam di Negeri Sembilan saya tengok TV Al-Hijrah. Ustaz Don dalam segmen doa yang ada dekat TV Hijrah tu pun, dia tak pakai jubah, dia pun tak pakai serban, siap pakai seluar jin dan baju t-shirt lagi. Dia pun jadi model topi sudu, snapback cap dan yang pasti dia bukan Wahabi. Di dalam satu hadis yang berdarjah hasan, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma haramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Yang halal itu adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Apa saja yang tidak disebutkan, ia termasuk hal yang dimaafkan. Maksud dimaafkan kat sini adalah dibolehkan. Nabi SAW pun sebut, fa idza atakallahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatih. Apabila Allah kurniakan harta kepada kamu, maka perlihatkanlah tanda nikmat Allah itu dan kemuliaannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud. Perlihatkan tanda nikmat harta itu dengan membeli pakaian yang menutup aurat, pakaian yang bagus. Kalau rasa nak beli pakaian yang mahal pun tak apa, selagi mana tidak terjadi pembaziran. Kadang-kadang ia lebih membawa kepada keselesaan dan kesesuaian dress code. Dalam buku istilah fiqah dan usul 4 mazhab, halaman 17 disebutkan Hamad bin Abu Hanifah, dia pernah kata bahawa Abu Hanifah sendiri suka memakai pakaian yang mahal dan indah kerana menzahirkan nikmat Allah ke atas dia dan memuliakan ilmu yang dimilikinya. Pakaian yang tak dibenarkan adalah yang menampakkan aurat walaupun bertudung dan berjubah. Kan pernah viral dulu. Dipakai pula dengan tujuan menunjuk-nunjuk pun tak boleh. Pakaian yang berkaitan agama-agama tertentu macam jubah paderi, baju tok sami dan seumpamanya pun tak boleh. Demikian juga pakaian yang pelik daripada orang lain dekat kawasan setempat. Macam hang pakai kain plekat dalam kejiranan yang pure Arab di tanah Arab. Yang tu pakaian yang dilarang dan tak dibolehkan. Orang Arab anggap kain plekat ni adalah kain yang dipakai pada malam hari ketika bersama isteri. Orang Arab tak pakai waktu siang. Tapi tak semestinya semua Arab macam tu. Tahu saya, Arab Yaman memang pakai kain selalu dan tak menjadi aib pakai kain plekat di Yaman. Jadi kalau hang pakai kain plekat dekat Yaman tak ada masalah. Ataupun duduk kat
sampai ke tanah Arab yang memang orang kat situ pun dah faham berkaitan tentang culture budaya orang Melayu. Mula-mula dulu saya duduk dekat Mesir, pergi masjid saya pakaikan plekat. Kawan-kawan Arab tegur ketika itu sebab dia menjadi silang budaya mereka. Oleh itu, kita kena tengok juga pakaian orang setempat. Jadi kesimpulannya, topi tak ada masalah. Nak pakai silakan pakai, nak pakai jubah silakan pakai. Bukan tanda Wahabi. Demikian juga tak ada masalah daripada sudut agama Islam. Kedua, dakwaan bahawa solat subuh di surau atau masjid bila dah masuk Wahabi, solat di rumah saja dengan alasan solat di masjid tak sah sebab imam berkunut. Yang ni memang kenyataan yang cukup jahat, bohong dan melampau-lampau, exaggerated. Tokoh utama yang sering dikatakan Wahabi iaitu Ibn Taymiyah pun suruh kunut kalau imam kunut dan tak bagi kunut kalau imam tak kunut. Macam mana hang boleh kata geng-geng ni tak solat subuh berjemaah di surau atau masjid sebab imam kunut? Ibn Taymiyah sebut, wa kadzalika idza qatadal ma'mumu biman yaqnutu fil fajri awil witri qanata ma'ahu sawa'un qanata qabla ar-ruku'i aw ba'dah wa in kana la yaqnutu lam yaqnut ma'ah walau kana al-imamu yara istihbaba shay'in la yastahibbunahu fatarkuhu li ajli ittifaq wal ittilaf kana qad ahsan. Demikian juga apabila makmum mengikuti imam yang kunut pada solat subuh atau solat witir, maka makmum itu hendaklah kunut bersama imam. Sama ada imam kunut sebelum rukuk atau selepas rukuk. Sekiranya imam tidak kunut, makmum juga tidak kunut bersama-sama imam. Pun begitu sekiranya imam berpandangan bahawa sesuatu itu adalah digalakkan sedangkan makmum pula berpandangan sebaliknya, maka meninggalkan hal berkenaan dengan tujuan kesepakatan dan kesatuan adalah lebih baik. Anda boleh rujuk kenyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini di dalam Majmu' Fatawa jilid 22 muka surat 267 hingga 268. Jadi jangan kita suka memandai-mandai. Kita pergi Mekah dan Madinah pun kita ikut imam. Imam tak kunut, kita pun tak kunut dan solat kita sah. Saya dekat Mesir dulu apabila solat subuh di masjid dan surau, tak pernah sekali pun kunut subuh. Padahal yang jadi imam tu tok guru kita pun. Depa itu bukan Wahabi, apatah lagi Wasabi. Di Masjid Al-Azhar sendiri tidak dibuat kunut subuh secara berterusan. Kadang-kadang kunut, kadang-kadang tak kunut. Tetapi yang jelas mereka itu bukan Wahabi. Mereka adalah pembela as-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang buat kunut silakan, yang tak buat kunut pun silakan. Tapi kalau tu imam kunut, kita kunut. Kalau imam tak kunut, kita tak kunut. Jangan pula kita fitnah orang tak kunut subuh itu kata solat kita tak sah sebab kita kunut subuh. Satgi hampir tempat yang kunut subuh sebelum rukuk, baru hang terkejut beruk. Jangan hang duk pi kata dekat orang yang kunut subuh sebelum rukuk itu Wahabi pula. Padahal hang yang bodoh peang. Jaga, sahabat-sahabat jaga. Nabi kata, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah serta hari akhirat, sebutlah kata-kata yang baik ataupun hang diam saja. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan imam-imam Ahlussunnah yang lain. Yang ketiga, Muhammad Azmi ni kata dulu rajin baca surah Yasin. Bila dah masuk Wahabi, surah Yasin dibakarnya dengan alasan bid'ah baca surah Yasin. Bodoh sungguhlah orang yang sebut macam ni. Tak ada satu orang Muslim yang beriman dan beramal saleh melainkan mereka akan menjaga dan menghormati kalamullah setinggi-tingginya. Tak ada orang yang beriman walaupun dalam kalangan orang yang kurang terpelajar pun yang akan bakar Quran saja-saja. Melainkan dengan tujuan-tujuan tertentu yang dibenarkan oleh agama. Seperti Quran tu dia dah rosak dah, kena banjir dan sebagainya, perlu dimusnahkan lalu dibakar. Secabar Muhammad Azmi untuk sebutkan nama orang yang dulu rajin baca Yasin kemudian dah masuk Wahabi, dia bakar surah Yasin dengan alasan bid'ah baca surah Yasin. Sebutkan nama, berikan bukti. Kalau awak tak nak report polis, saya akan pergi report polis supaya dia ambil tindakan kepada Wahabi itu, biar dia tahu bahawa dia sudah biadab dan kurang ajar terhadap manuskrip paling penting dalam agama kita. Tapi kalau Muhammad Azmi tak mampu atau tak mahu mendatangkan bukti, itu sudah jelas-jelas menunjukkan bahawa dia ini pembohong, penipu dan pemfitnah. Jauhkan diri daripada beliau, berhak untuk kita tidak ambil apa-apa ilmu daripadanya. Allah dah ingatkan kita, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Surah Maidah ayat 9. Kita kena ingat, sifat membawa kepada permusuhan, sifat yang membawa kebencian, ini adalah kerja syaitan, bukan kerja seorang Muslim. Dan kenyataan daripada Muhammad Azmi tadi dibimbangi boleh membawa kepada permusuhan dan juga kebencian. Wallahu alam. Sahabat-sahabat, jom bebaskan diri kita dan anak pinak kita daripada api neraka. Ala-ala
Masalah hari ni kita sebut pasal Ibn Taymiyah. Saya cadangkan anda untuk dapatkan satu buku tulisan Ibn Taymiyah yang sangat ringkas tapi cukup padu, iaitu buku Raf'un Malam 'Anil A'immatil A'lam. Mengapa ulama berselisih. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Malaysia. Saya letakkan link dekat description di bawah. Baru kita tahu bahawa perselisihan pendapat para ulama ni ada sebab dan punca dia. Sehingga akhirnya kita akan berlapang dada dengan perselisihan-perselisihan pendapat dan menjauhkan diri kita daripada menyebarkan fitnah dan kebencian. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.